Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni kita buat sekali lagi. Kita sambung. Kalau asal-asalnya kita boleh cakap setengah jam pun okey. Kalau boleh kita tak mau drag lah. Kita mau sharing tadi. Ini merupakan sembang-sembang berhubung dengan sharing coaching experience bersama-sama coaches yang datang ini. Ini kita terdapat ada lebih kurang 3 orang, seorang lagi dia line tak elok. Jadi saya ingat line Cik Husaini okey, cuma line Cik Samsul. Cik Samsul dia line dia terkeluar saya ingat. So ini ada baru sama saya seorang tetamu kita Cik Husaini. Okey, alhamdulillah. Tadi kita dah cakap lebih sejam. Tapi sekarang ni kita nak share sambungan dari segi pengalaman coaching. Jadi so bersama saya ni Husaini, dia daripada Pulau Pinang, dari Penang. So saya dapati Husaini dah mula secara menjurus kepada real coaching now. Selepas you mempelajari ilmu coaching ni, terutama sekali telah mengikuti beberapa kursus yang telah pernah saya kendalikan. Apa keistimewaan yang you boleh sharekan? Saya dengan arti kata you pun dapat juga sesuatu yang you tak sangka-sangka, yang begitu detail. Mungkin sebelum tu you tak terfikir bahawa ini dimasukkan real coaching. Dan yang kedua daripada segi ilmu, bagaimana you rasa ilmu yang you dapat tu? I mean some sharing from your point of view lah, dari sudut pandangan you dan pengalaman yang you lalui sekarang. Sila. Okay, alhamdulillah. Terima kasih pada Master Coach Dr. Syakir. Jadi so far pengalaman mengikuti beberapa sesi untuk dalam coaching tu sendiri. As a coach memang bukan mudah lah untuk take a challenge, terutamanya junior coach. Tapi benda tu it's about something yang jika belajar dan ada kemahuan untuk belajar apa semua, insyaAllah dia akan dapat bantu untuk satunya untuk bantu kita mengenali macam mana coaching ini dapat membantu coachee untuk bantu tingkatkan potensi diri. Dan dalam apa yang saya belajar juga ada benda-benda yang dalam coaching ni, so dia ada implementation of elemen dalam dalam Islam tu yang direlatekan. Contoh dia dalam hadis sebut kalau tak ada apa kita diam. So dengan diam tu rupanya pun salah satu benda yang diperlukan dalam sesi coaching sebagai coach especially. Dan kalau dengan percakapan kita tu, kalau coach yang terlatih dia dapat nilai apa yang disampaikan oleh klien ataupun coachee. Jadi saya rasa benda tu sangat menarik lah. Bidang coaching ni bidang peluang untuk membantu orang. Jadi saya mulakan yang tu dululah. Okey, alhamdulillah. So terima kasih, selamat datang Ustaz Long. So Syamsul, Syamsul dah dengar apa yang disampaikan oleh Husaini tadi. Bagaimana you pula dari sudut angle mana sebagai seorang pensyarah? Dulunya yang memang you tak percaya coaching ni, saya rasa lah. Jadi macam mana pendapat you? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bukan tak percaya coaching, cuma kesalahfahaman tentang coaching, kan? Jadi masa sebelum ni bila orang sebut coaching tu yang saya faham, bila asal duduk berdua kita bincang tu kira coaching lah, kan? Tapi rupanya coaching yang dalam bentuk yang aslinya ialah dia bukan dua hala. Dia dua hala tetapi sebenarnya dia totally datang daripada klien tu. Dia bukan macam sesi mentoring, teaching, training, consulting pun dia memang tak sama. Coaching ni dia satu sistem yang dia boleh berdiri sendiri. Dia boleh berdiri sendiri pada waktu itulah. Kan? Setelah waktu coaching tu barulah maknanya seorang coach tu boleh
bertukar watak menjadi mentor atau trainer dan sebagainya lah. Sebab kenapa tak boleh campur? Bila campur, klien tu dia tidak ada kepuasan sebenarnya. Mungkin dia akan dapat jawapan, tetapi macam ada something lagi dalam diri dia tu yang tak diluahkan tu. Macam itulah, itu yang saya dapat lah. Alhamdulillah. So kita dah dengar dua ya. Mungkin Ustaz Long pula cerita. Jadi Ustaz belajar dari saya tu kat 10 tahun yang lalu. Sedikit sharing Ustaz. Apa langkah pertama yang Ustaz rasa terbaik pada Ustaz dan sedikit sehingga kini proses dia. Serangkah yang boleh so that buat permulaan ni kita boleh revisit second time. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara ya? Boleh jelas. Boleh. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang saya kongsikan sebelum ni, saya melihat sebenarnya kita ni ada peranan yang besar lah. So sama apa saja kita punya role yang kita mainkan, sebagai ayah ke, sebagai trainer ke, sebagai guru ke, sebagai pemimpin, maka kita kena lihat kita ni adalah penyambung Nabi SAW, penyambung fikir Nabi, penyambung risau Nabi, penyambung kerja Nabi. Jadi bila saya berada di dalam atas kapasiti tu, saya mencari-cari apakah, sebab bila kita nak buat ni, Nabi pesan mesti lakukan dakwah dan tarbiyah ni perlu lakukan dengan hikmah, dengan wisdom. Maknanya perlu ada kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itulah sebenarnya kita lihat melalui berbagai tools. So, antaranya adalah coaching. Sebenarnya kata Cik Syamsul tadi, dia memang sesuatu yang kita lihat di dalamnya ada perkara-perkara yang tersendiri. Dan memang counselling beza, coaching beza, mentoring beza. Jadi saya lihat semua ni adalah tools yang boleh kita manfaatkan. Dan berbalik kepada coaching ni, memang dia satu orang kata program yang sangat baik untuk kita kuasai, untuk kita gunakan untuk diri kita, untuk keluarga, masyarakat, organisasi kita, insya-Allah. Alhamdulillah. So untuk kata kita boleh lihat dari sudut ni lah. Di dalam proses coaching ni, di sinilah yang mana kita dapati klien coachee tu, dia boleh bebas mengeluarkan sesuatu pendapat, satu pegangan, satu kepercayaan ataupun assumption yang dia pegang tanpa gangguan oleh coach. Jadi itu bezanya daripada mentoring dan consultancy. Sebab dia boleh mengeluarkan apa saja pendapat dia at that moment. The idea is at that moment ni, kalau ikut biasa-biasa orang cakap, setengah orang dia tak boleh nak keluar sesuatu dengan puas, sebab selalunya orang akan block dia, orang akan test dia, orang akan nilai balik. Jadi kepuasan tu tak berlaku. Jadi dalam suasana masa kita bincang dengan dia tu, kalau kita tumpu kepada dia bercakap tanpa gangguan dia, maka situ dia rasa lega, dia rasa puas dan dia rasa dia telah didengari. Didengari. Jadi dia didengari, bila dia rasa didengari, memang sesuatu orang kata orang tu rasa free. Dia rasa tak payah nak express teruk-teruk sangat dan sebagainya. Dia berasa lebih relax dan lebih bersedia dengan seadanya. Jadi cara tak langsung, suasana tu dah menyebab dia rasa lebih seronok lagi bercakap. Dia rasa dia berkemampuan mengeluar lagi apa yang tersirat pada jiwa dia, sebab orang depan dia having good listening. Rupanya having a good listening skill ni salah satu skill yang boleh membantu orang depan kita tu memberi sesuatu dengan cara terus ikhlas tanpa gangguan. Tunjuk kata a good listener is already orang yang dah berjaya. Jadi itu yang kita boleh dengar daripada pemahaman yang dilaksanakan. Kalau ikut cara-cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti yang dinyatakan oleh Ustaz tadi, memanglah sebab kita kena tumpu kepada orang tu. Dan Rasulullah pun kalau dia beralih, dia tak beralih tengok tu, dia beralih sepenuhnya. Betul kan Ustaz? Jadi dia akan beralih fokus kepada kita sepenuhnya. Dia tak tengok begitu. Dia akan halih seluruh badan dia dan sebagainya. Itu menunjukkan kata body language dia bersama dengan apa yang dia maksudkan dalam cakapan dia. Dan kita pergi ke peringkat yang kedua yang seterusnya. Setelah kita mengetahui beberapa teknik-teknik yang terdahulu mungkin kita tak faham ataupun kita tahu tapi tak tahu sepenuhnya.
tetapi telah kita mengetahuinya dan dapat kita praktis atau melaksanakan. Apa perubahan pada diri kita yang dulu sebelum tak buat dan sekarang dah boleh buat? Apa yang perubahan yang you rasa? Boleh share sikit, kita balik kepada siapa-siapa kan? Coach Aini dulu kan, macam mana? Sila. Okey, terima kasih kepada Dr. Syakir. Sebenarnya pengalaman saya lah yang baru saja bergelombang dalam bidang coaching ni, tak sampai setahun ni, tapi dari semasa ke semasa saya nampak to become a good coach, dia perlu dilatih lah. Macam saya pun, saya banyak lagi ada join sesi peningkatan latihan lah untuk saya nak tajamkan lagi skill coaching, dari segi listening, dari segi nak mendengar, dari segi cara nak respon, cara memahami apa semua, membezakan konten dan konteks dan banyak lagi lah. So di situ sendiri pun saya tak langsung dah dapat bantu untuk saya improve diri saya. Kalau sebelum ni mungkinlah, contohnya kita banyak nak bercakap dan selepas dah belajar ni, kita appreciate the value of the value of mendengar, sebab kita akan rasa macam mana cakap, satu nikmat mendengar tu sendiri adalah satu nikmat lah. Yang mana apabila kita mendengar tu, kita dapat cuba digest apa yang nak dicakapkan oleh coach ataupun klien, dan benda ni tak semestinya digunakan untuk during the official ataupun atau formal punya coaching. Saya juga cuba apply lah untuk dalam di luar pada coaching yang formal. Contoh dia, saya apply buat sesi interview dengan bakal siapa yang nak masuk rumah ataupun bilik sewa saya try apply, dan saya rasa very powerful. Dan apabila saya berikan some offer untuk diorang, untuk berikan supaya tak perlu bayar lebih, bayar installment apa semua, dia menyebabkan orang yang dapat offer tu rasa bersalah pula untuk terima offer ataupun ni. Dia jadi macam kat situ saya rasa wow, very very powerful, because from that kita akan evaluate orang yang bahawa ni, orang ni dia ada ciri-ciri yang baik, dan alhamdulillah from that saya boleh dapat bakal penyewa yang penyewa yang saya boleh expect, insya-Allah lah tak berikan masalah. So saya rasa kalau dengan sedikit saya belajar ni, saya dah boleh implement sedikit demi sedikit. Saya rasa kalau betul-betul siapa yang perlukan coaching, sebab coaching ni untuk kita yang dah bagus untuk jadi lagi bagus, so memang powerful. So siapa yang belum pernah ada menerima khidmat coaching daripada mana-mana coach yang bertauliah, boleh try dan boleh rasa dia punya improvement tu kepada, kalau tak orang lain, pada diri kita, dan kita akan rasa kepuasan tu. Itu yang saya dapat alami dan rasai sendiri. Jadi saya serah balik kepada Dr. Syakir. Alhamdulillah, itu satu perubahan, dan orang kata satu perubahan yang menyebab berlakunya you sendiri rasa pergerakan daripada dulu dan sekarang. Itu you gunakan teknik coaching dalam percakapan dengan dia punya pelanggan, bakal penyewa dan sebagainya. Dengan guna teknik sedemikian, tanpa kita bersusah payah, stres dan sebagainya, bercakap dengan seadanya, berkebolehan membuka minda dan meyakinkan orang lagi terhadap you hanya dengan sedikit you sebut tentang pendengaran, kan? Baguslah. I mean, satu itu kata self discovery. Bila belajar coaching, salah satu yang ilmu dapat yang dia panggil self discovery. Kita dapat sendiri mengetahui perubahan apa perlu kita buat. Jadi daripada sudut tu, macam mana pengalaman Cik Samsul pula? Apa istimewa Cik Samsul? Kalau logical thinker tu bila dapat perubahan ni, apa pertama sekali berubah pada dia? Apa dapat Cik Samsul? Jadi kau. Okay. Saya memang logical thinker lah. Kan? Even sekarang pun nak lari daripada logical thinker tu memang kira mencabar lah bagi saya kan. Tapi walau macam mana pun dengan mempelajari coaching ni, perlahan-lahan logical tu boleh, saya boleh adjust sikit kan, maknanya menerima jawapan ataupun jangkaan yang di luar jangka. Bila logik tu kita dah set dah, logik dia mesti begini kan,
Ya. Tapi manusia ni bukan itu, dia bukan macam mesin komputer kan. Ya. Tekan A mesti keluar A. Kan. So dulu memang angin lah kan. Kalau tak dapat seperti yang dijangka tu memang angin lah. Tapi bila dah belajar coaching kan, terutamanya saya ini kira kisah benar lah ni kan. Masa tu saya menghantar isteri saya ke hospital. Jadi yalah lelaki kan, saya ni ego lah kan. Bila sebelum belajar coaching ni, bila isteri mungut ke apa ke, saya cepat nak balas balik. Nak jawab balik kan. Ikut logik lah kan, ikut logik. Tapi perempuan ni dia bukan ikut logik, dia ikut emosi kan. Jadi apa yang saya cuba buat masa tu, masa saya berkata-kata tu, saya dengar saja. Dengar angguk. Tak jawab apa. Dengar angguk. Dia tengah sakit lah masa tu. Sambil sakit tu dia luar kan. Dekat hospital. Tapi bila saya dengar habis, dia macam perasan sesuatu. Dia macam, pelik lah kan. Asal tak cakap apa-apa ni kan. Biasa bercakap kan. Ini diam je dengar sampai habis kan. Ya. Lepas tu, terus dia suara dia jadi macam ceria. Dia macam, saya pun pelik. Ya. Ubat tak ambil lagi apa, tiba macam dah sihat je kan. Jadi rupanya mendengar ni boleh merupakan satu macam terapi juga. Sebab kadang-kadang orang dia jumpa, dia bukan nak apa pun, dia nak ada seorang yang boleh bercakap, yang boleh mendengar dia bercakap. Ya. Kadang-kadang kan. Daripada situ pun mendengar ni pun sebenarnya boleh menjadi terapi juga sebenarnya. Selain daripada coaching, boleh ada kuasa terapi juga. Macam itulah. Alhamdulillah. So berbagai-bagai pengalaman yang dilalui ya. Sesuatu yang sikit saja perubahan, tetapi terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan ilmu ni, sehingga kita akan self discovery, kita akan tersedak kepala sendiri beritahu apa yang kita tak sangka-sangka ya Allah bagi kat kita. Kadang-kadang kita tak ambil kisah. Sebab itu Allah kata, apa pun kita kena bersyukur. Walau susah pun kita masih boleh syukur. Nanti kita akan jumpa. Bila buat ni, baru kita tahu konsep syukur. Konsep syukur tu macam mana. Jadi yang ni kita merupakan satu penceritaan dan mudah-mudahan dapat bagi gambaran jelas. So kita dengar pula macam mana tuan guru kita, Ustaz punya pengalaman, macam mana dia mula dulu. Saya ingat mungkin 10 tahun yang lalu, saya tengok kan, Ustaz tahu kan, banyak kan grup yang join dengan saya ni adalah engineer. Right? Engineer. Professional engineers. Yang memang ada IR dan sebagainya. Tentulah macam Cik Samsul cakap tadi ni. Jadi macam Ustaz pula sendiri, dalam bidang Ustaz dan yang bidang Ustaz menjaburi ni, apabila dapat sesuatu ni yang dulu mungkin tak faham tau, zero. Kita tahu macam biasa, coaching tak payah main. Apa yang nak tahu, I boleh coaching. Sebenarnya kita bagi idea ke orang yang kita coaching. Itu dah mentoring dan konsultansi dan sebagainya. Jadi daripada sudut Ustaz cerita apa yang berlainan pada pengalaman dia orang yang Ustaz boleh sebagai satu suntikan untuk orang ni memahami perubahan sesuatu yang Ustaz dapat. Sila Ustaz. Terima kasih Doktor. Kalau kita lihat bagaimana yang saya katakan semalam, sebagai ustaz ni sebenarnya kita berhadapan dengan berbagai bentuk masyarakat, individu yang datang jumpa kita. Expectationnya begitu tinggi sebenarnya. Mereka minta bantuan, pimpinan, bimbingan dan sebagainya. So biasa kalau yang biasalah, kalau orang jumpa kita minta nasihat, ya kita akan just bagi nasihat lah kan. Mengikut apa yang kita rasa sesuai untuk masalah yang diberikan. Tetapi bila kita ada tools, contoh coaching ni tuan-tuan ya, makna kita ada dia punya step-step. Kita ada step-step. Kita ada langkah-langkah, kita ada guideline untuk kita jadikan sebagai asas perbincangan untuk membantu dia. Sebab pertama kali kita coaching ni dia mesti daripada orang tu. Mana orang tu bersedia untuk di coaching, itu penting. So bila dia jumpa kita, maknanya dia dah prepare. Dia dah bersiap sedia untuk dibantu, ditolong.
seolah-olah di hulu tengkuk, kan, buatlah apa nak buat, kan, macam tu. Jadi sebab itu bila kita ada tools yang baik ni, maknanya kita boleh bimbing dia. Sebab itu saya lihat bila dalam program saya, sama ada individu ataupun biasanya kita buat training lah. Saya training base kan. So bila saya buat training, biasanya selepas kursus. Jadi mereka ada yang minta, Ustaz boleh tak saya jumpa lepas habis program. So biasanya masa itulah dia akan share apa masalah dia, apa yang diharapkan. Jadi cara saya conduct tu sebenarnya saya akan gunakan, saya akan applykan cara yang coaching ni lah. Mari kita dengar dengan baik, dengar dengan betul dulu, kemudian baru kita bimbing dia step by step lah, based on what you want, apa sebenarnya dia nak sebenarnya kan, dan macam mana dia nak tu kita bimbing kat tu doktor. Untuk sementara Okey, demikian doktor. Terima kasih Ustaz. Itu pun satu pencerahan yang terbaik. Rupanya bila kita mempelajari ilmu coaching, yang pertama kali berubah adalah perubahan pada diri kita yang menjadi coach. Sebab kita tak berkeupayaan nak merubah nasib, kita tak berkeupayaan nak merubah orang, tak boleh. Kita sekadar menyampaikan pegang proses. Yang nak ubah orang tu sendiri. Ayat Quran menyatakan bahawa Tuhan takkan ubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu sendiri berubah nasib dia. Jadi bila sebelum masa kita belajar menjadi coach tu, kita belajar sesuatu yang memberi pembaharuan pada kita dan kita rasa macam mana pembaharuan tu, perubahan tu boleh kita berlaku kan. Jadi bagi itulah teknik-teknik ni semua membantu kita secara langsung, memerlukan banyak kesabaran. Rupanya mendengar ni dia ambil a lot energy. Yang kedua, kita kena ada penuh kesabaran. Sampai tu kadang-kadang banyak orang dia suka bercakap. Dia suka tulis, dia express dia punya feeling. Dan setengah orang dia tak boleh tanya, orang tanya dia melenting. Dan sebagainya. Sebabnya dalam coaching melibatkan teknik bertanya. Jadi teknik tanya di coaching, sebab tu bila coach bertanya kepada klien terasa terpanggil nak jawab. Kadang-kadang klien rasa, seronok nak menjawab. Soalan ni dia kata, susah. Tapi dia boleh menjawabnya. Bukankah istimewa? Jadi saya tengok Puan Zarita ni, kita punya coach, fellow member Puan Zarita. Tolong, mana dia? Hilang dia dah. Line dia tak elok kot. Jadi dia dah, sekarang ni dia dah hilang. Silap mata. Dia kata line dia tak elok, tak apa. Daripada sudut yang saya cerita tadi, rupanya perubahan berlaku pada kita dan menyebabkan cara kita bertanya sesuatu kurang berlakunya prasangka pada orang yang kita coach. Daripada sudut tu, pengalaman apa yang pernah kita lalui, sesiapa adalah lalui. Macam Samsul pernah lalui, kata tidak ada prasangka. Ini memang sangat penting lah. Yang paling penting sekali. Mempelajari coaching ni membuang sifat berprasangka. Kan? Dia melatih, yalah, sebagai manusia ni kita suka judge kan, buat judgement. Dia ni macam ni, sekian kan. Ya. Padahal memang apa kalau dalam agama pun sebenarnya memang dilarang lah berburuk sangka ni kan. Ya, betul. Mungkin Ustaz Long lepas ni boleh uraikan lagi lah lebih terperinci kan. Ya. Jadi bila saya banyak berlatih ilmu coaching ni, even di luar coaching pun melatih saya punya sikap judgemental tu. Menghukum orang selagi tidak dengar dia bercakap keluar daripada mulut dia, so buanglah, zero. Jangan ada prasangka, tak ada kan, kosong, dan mendengar dengan sabar. Even macam contohlah kalau sekarang ni keadaan politik lah, orang itu cakap ini, orang ini cakap ini kan, boleh dengar dengan penuh sabar, ketenangan kan, tak ada prasangka, dengar berhati kan. Macam tu. Ini satu kira kemahiran mendengar ni satu kemahiran yang mahal lah, pada saya yang mahal lah, kan, sangat berharga. Dan dia membentuk kematangan tu. Kematangan emosi kan, kesabaran jadi lebih. Macam tu lah. Allah. Rupanya bila kita dalam proses, kita punya journey to be a coach, di dalam perjalanan menuju
untuk menjadi seorang coach. Kita dapati berbagai benda yang mana kita sendiri akan buat perubahan, kita sendiri buat test dan sebagainya. Jadi kita dah share keseluruhan apa kita lalui. Pernah tak kita jumpa orang mula-mula kita nak coach tu, dia memang tak berapa berminat. Right? Tetapi tiba-tiba dia terus berminat. Yang dulu mula-mula tu dia cakap negatif. Right? Pernah tak lalui? Tapi dia datang untuk jadi coach. Tapi dia macam negatif. Saya tahu dah apa nak buat dan sebagainya. But suddenly dia berubah sikap. Dia lebih mendengar. Jadi dalam sudut experience tu, apa yang tuan-tuan pernah lalui sebagai satu gambaran lah dalam perjalanan mendapatkan ilmu coaching ni. Sebab insyaAllah lah kalau Tuhan bagi kita memahami ilmu pendengar. Pendengaran adalah satu nikmat yang paling tinggi Allah bagi. Cukup luas, tetapi apabila tuan-tuan dah mendapat ni, tuan-tuan rasa memang alhamdulillah bersyukur ilmu ni dapat. Jadi dari sudut pengalaman yang tuan-tuan lalui, yang kadang-kadang tu orang datang tu dia nak minta tolong, tapi dia cakap tu dia pula macam nak tolong kita. So ada tak tuan-tuan pernah lalui macam ni? Just for sharing, short one. Siapa saja, Kursani atau Ustaz kan? Sila. Kursani insyaAllah dulu. Buka mic ni ke Ustaz nak cakap dia pakai skill coaching dia apa. Okey, terima kasih. Jadi apa nama ni, yalah, pengalaman saya, ada satu pengalaman lah, saya coach seorang ni lah kan, nama Allah ni. Jadi dia nak turunkan berat lah. Jadi saya bantu untuk coach. Lepas tu, okey, minggu pertama, bukan kata minggu pertama lagi, hari pertama lagi tu saya dah rasa macam pelik dah lah kan. Bukan pelik apa, dia macam sebab actually saya buat coaching plus mentoring lah, sebab yalah nak turunkan berat, nak kena macam ni, jadi kita dah advise follow macam ni, apa dia punya macam mana apa semua tu, kiraan nak makan apa semua tu. Jadi tak apalah. Jadi lepas kita dah bagi tu, yang menarik tu dia dah macam mana cakap, dia dah cuba readjust apa yang kita bagi tu. Contohlah kita kata kalau nak ni untuk turunkan berat, jadi kita akan makan protein ni kalau boleh tu ambil ikan ataupun ayam. Jadi dia dah start tanya, kalau saya makan burung puyuh boleh tak? Jadi alamak, saya pula fikir nak kena buat research. Burung puyuh ni jadi apa, jadi dan terpaksalah saya sebagai coach ataupun mentor dia dalam kes ni, saya pula terpaksa yalah study lagi lah. Tapi bagusnya dia akan melatih kita lah, dan kita akan faham, coaching ni ataupun orang kita nak bantu ni dia ada macam-macam. Ada macam ni, ada macam ni. Okay, itu pengalaman pertama lah. Lepas seminggu, 2 minggu tu, dia pula cakap, saya tak nak follow macam ni lah, saya nak buat macam ni lah. Jadi saya pun, ni dia ni. Itu hari dah macam ni. Jadi buat masa sekarang, tapi kalau macam yang kita faham lah, kalau syarat untuk orang di coaching ni adalah orang tu dia mesti coachable lah. So coachable ni maksud dia macam Ustaz Long sebut apa? Suara leher, suara tengkok mai nak sembelih gitu. So kalau macam ni apa? Kita duk usung jadi macam kuda, kita duk usung pi ayak kat ayak dah ada. Dia minumlah, dia tak mau minum. Kita tak boleh ambil tengkok dia minum, tak boleh. Tu masalah. Tu ibarat dalam coaching. So as a coach, saya pun rasa macam wow. Dan kita akan muhasabah diri lah. Itu coaching aku, klien aku. Aku ni pun jadi kita pun as a coach boleh memahami diri kita. Mungkin ada kita buat dalam keadaan kita tak alert ataupun tak sengaja. Jadi itu antara benda yang saya explore dalam masa yang baru-baru ni lah, dan memang menarik lah, dan saya pun tak sabar nak coaching lagi supaya dengan niat kita nak faham, nak bantu. Sebab ada setengah kes tu, ada kawan saya ni, sebab yelah saya share pengalaman kawan sekolah. Jadi kita dengan lebihan berat badan 40 kilo, 50 kilo, kita rasa macam ya Allah, kesiannya aku nak kena bantu dia ni kan. Sebab
pada umur 40, 41 macam saya ni. Jadi kita nampak kita dah anticipate sebab kita belajar tentang ilmu, adalah sikit-sikit kan tentang nutrition, tentang kesihatan, tentang kita dah nampak dah itu dia macam dalam badan itu ada bom tau. Time bomb. Nak tunggu masa aja. Tapi kan kita cuba nak bantu cerita macam ni. Tapi dia tak nampak benda itu perlu di-coach. Dia tak nampak. Mungkin dia nampak ini kena bayar ke ataupun macam mana ke, saya tak tahu. Tapi cara dia respon tu dia kata aku sebenarnya ni aku nak simpan duit, nak beli rumah, aku baru pindah sini nak beli rumah, sedangkan dia dah ada rumah tapi dia nak beli. Saya pula terfikir dia nak beli rumah, prioriti dia, okey baguslah. Cuma dalam keadaan badan dia lebihan 40 ke 50 kilo, saya tak maulah kita tak nak cakap lah benda tak elok kan. Mana tak elok ni maksud dia nanti kalau hang masuk adakah sure hang akan dapat duduk rumah ataupun masuk setahun lepas tu hang dah ni rumah ni hang tinggal sebab hang dah sakit, hang dah meninggal. Tapi itulah kadang-kadang saya pun nak kena touch up lagi, mungkin saya nak faham pasal apa dia tak nampak benda itu sebagai prioriti, dia boleh nampak sebagai benda lain. Itu pun antara benda yang saya nak kena dengan cuba memahami lagi, kena belajar lagi. Dan dekat situ saya rasa kalau ni itu kan kita dapat bantu orang dengan cara macam tu. Jadi itu antara benda yang saya explore dalam coaching. Okey, saya serah balik pada Ustaz Long lah kot. Tadi dah bagi. Ya, sila Ustaz. Baik, terima kasih. Saya nak share dua keadaan. Pertama, bila kita buat, sebab saya banyak terlibat training ni, so biasanya pendekatan saya dalam training adalah lebih kepada group coaching. Saya buat seolah macam group coaching. Jadi bila kita pengalaman, biasanya alhamdulillah, maknanya pengetahuan saya adalah lebih kepada spiritual base kan, makna balik kepada kesedaran, keinsafan. Saya akan sentuh hatinya, prepare dia hak, dia mind, dia nak ingatkan mati dan sebagainya. So biasa di hujung session biasanya lah dia orang akan ingin berubah, balik nanti nak buat perubahan. Biasanya begitu. Tetapi ada case, ada satu yang saya tak lupa juga lah benda ni. Maknanya bila di hujung session tu, ini ada, sebab dia dekat awal saya dah nampak dah macam ada beberapa peserta kursus ni, dia macam reluctant. Body language dia memang tak bersedia. Seolah tak seronok kan untuk ikut program tu. Tapi kita cuba. Tapi di hujung tu dia meletup lah bila kita minta dia share, minta participant share kan apa yang dia rasa program dan sebagainya. So yang tak suka ni, maknanya sampai tu sudah dia akan dia bangun dia kat depan kata, saya sebenarnya dia kata apa, saya nak datang program team building. Saya bukan nak datang program ni, program macam ni. Ni saya nak program team building. So dia, jadi macam mana kita punya respon, itu penting kan. Macam mana kita bertindak balas. Adakah kita jadi emosi, apakah kita jadi marah kan. So dekat situ tuan-tuan, menyebabkan pada masa tu saya teringat Nabi SAW. Sebenarnya Nabi SAW bila dia mengajar umat kan, kita lihat macam mana Allahu Akbar, macam orang-orang seperti Abu Jahal sebagai contoh kan. Bila Nabi bergerak satu kemah ke satu kemah pada musim haji kan, Abu Jahal akan bawa orang-orang dia ikut Nabi dan dia akan beritahu kepada orang yang Nabi cakap tu, kamu jangan ikut dia ni gila, ni tak betul kan. So maknanya apa yang kita hadapi ni terlalu sedikit sebenarnya, terlalu sedikit lah. Itu hanya untuk maknanya Allah nak didik hati kita lah. Kalau kita buat coaching, kita buat training, orang suka, orang seronok, orang puji, dan bila datang Allah nak supaya kita jangan lupa sebenarnya yang beri hidayah bukan kita, yang beri faham bukan kita, Allah. Jadi sebab itu dalam kita nak membantu orang ni sebenarnya kita perlu sentiasa membetulkan hati kita ni, hubungan kita dengan Allah SWT, sentiasa menafikan kepandaian kita, kebolehan kita. Kita cuba terbaik yang kita boleh, semampu yang sehebat kita boleh. But at the end of the day, kita ask Allah, kita minta Allah bantu, Allah tolong. Jadi maknanya tapi apa yang berlaku masa tu, kawan-kawan dia tak seronok dengan dia. Kawan-kawan dia tak suka, maknanya cara macam tu kan. Dan HR lepas tu pun telah datang ke depan, dia tahu memang kursus ni kita jemput Ustaz Long untuk buat program ni. Memang kita minta Ustaz Long buat program dengan modul begini. Memang kita yang minta kan. Jadi itu maknanya tetapi benda-benda macam ni akan berlaku dan kita kena siap.
Kita kena siap dan kita kena cara kita tu macam jangan kita melatah kan, jangan kita jadi emosi dan sebagainya. Itu satu. Dan yang saya nak share yang kedua ni, ini individu lah. Biasanya tuan-tuan yang datang jumpa ni biasanya kadang masalah yang saya lihat banyak ni datang masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Kadang-kadang isteri yang datang kan, atau suami yang datang. Dan saya akan pertama saya tanya, sebab biasanya bila dia cerita tu macam kita nampak dia tak seronok, tak suka. So saya tanya, sekarang ni nak kekalkan ke, nak teruskan rumah tangga ni ke, atau you nak cerai dah? Macam mana? Maknanya itu kena jelas kan. Sebenarnya Ustaz, saya masih lagi sayang rumah tangga saya kesian anak-anak saya. Biasanya tuan-tuan, maknanya dia masih lagi ada keinginan, kemahuan. Dia ingin, maknanya masih lagi nak. Jadi kalau dia nak spread, tak ada masalah kan. Tapi maknanya dia jumpa kita tu, dia masih lagi nak berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga. So biasanya kalau perjumpaan yang macam tu, tuan-tuan kan, saya bagi dia buahnya adalah itulah, scaling tu lah. Okey, antara 1 sampai 10 tadi kan, macam tu tuan-tuan, saya tanya dia balik. You rasa you di tahap mana sebenarnya kan? Dalam konteks you dengan suami you atau isteri. Saya kata apa yang saya buat selama ni mungkin tinggal 4 lah Ustaz, contoh lah kan. Okey, macam mana yang you patut buat supaya boleh jadi 5? Bila balik ni, agak-agak apa yang you patut buat? Apa yang you boleh buat? So, sebenarnya saya lihat, maknanya bila kita ada tools ni, kita boleh jadikan tu sebagai asas yang sangat baik lah untuk kita, apa tu orang kata, guna pakailah dalam usaha yang kita buat untuk membantu orang lain. Ya, demikian tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita dah mendengar 2 pencerahan yang diberikan, berkongsi bersama, iaitu daripada Khursaini dan Ustaz. Apa yang Khursaini menyatakan ialah satu keadaan bagaimana dia melalui. Sama juga Ustaz pun cerita dalam satu konteks bagaimana dia lalui. Jadi kedua-dua konteks itu mencerita bagaimana orang kata kematangan, kesabaran yang cukup tinggi perlu ada pada seorang coach. Ya, boleh mendengar, melayan seadanya tanpa bertindak balas, tanpa cuba nak memperbetulkan suasana, tidak. Satu mendengar, dia kata coach ni dia gunakan the whole body dia, the whole body. Pemikiran, pemandangan dia, mata dia, pendengaran dia ditumpu pada tugasnya. Ini bukannya kerja mudah kalau tak dilatih dan tak terlatih, mungkin tak boleh jadi. Dan mungkin orang tu dia akan reactivate, dia akan reaktif, dia bertindak. Jadi coach dia tidak bertindak. Daripada penceritaan yang disampaikan tadi. Jadi Khursaini mencerita bagaimana dia nak menolong seseorang tu dan dia sendiri ada perasaan macam mencari jalan macam nak menyelesaikan. Macam Ustaz tadi cerita, orang datang main-main, dia terus declare, oh yang ni bukan saya hendak. Seperti seseorang tu dia yang ada kuasa di dalam suasana tu. Dia yang menentukan corak mana khusus ni perlu disampaikan. Itulah maklumat yang saya dapat daripada penceritaan yang disampaikan oleh Ustaz. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya ialah kita tidak tumpu pada dia punya negatif, kita tidak tumpu pada masalah dia. Tapi kita berbalik pada tugas hakiki kita. Itu yang saya hendak. Go back to our original basic. Alright. Dan kalau you dah ada tool, macam Ustaz cakap tadi, dia kata scaling. Sebenarnya scaling digunakan juga sebagai untuk muhasabah diri. Ini tool bila diguna pakai untuk muhasabah diri. Jadi bagi coach yang nak guna ni, dia sudah banyak kali gunakan, pertama kali pada diri dia, pada diri orang lain dan berbagai-bagai manusia lalui. Sebab tu kata lebih banyak pengalaman kita di coach dan kita coach orang. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Bukan asyik kita coach orang saja, kita sendiri perlu di coach. Sebab bila kita di coach baru kita tahu, kita boleh calibrate apa yang kekurangan dan sebagainya. Jadi dalam pencerita dua-dua ni tadi membagi iktibar kepada kita bagaimana macam zaman Rasulullah memanglah ulul azmi, kena dugaan yang amat dahsyat. Siapa cerita yang Ustaz cerita tadi memang menggerunkan. Abu Jahal yang diikut suruh orang kata macam-macam yang tak elok kepada Rasulullah SAW. Jadi kesabaran yang tinggi perlu ada, tetapi matlamat tetap kita berpandu pada matlamat. Nampak? Kita hanya fokus, kita hanya objektif, tak lari di dalam tugas tu. Menunjuk kita tak boleh lemah. Oh, jadi menjadi seorang coach ni,
dia mesti ada kekuatan minda, kekuatan pemasaran ataupun pemikiran. Itu dia kata memerlukan kematangan emosi dan kematangan berfikir. Jadi kita dah melihat pengalaman masing-masing yang memberi satu pengejaran, aktibar kepada kita. Pokoknya kuh ni utama sekali kena sabar. Nak sabar ni, banyak orang kata sabar. Ya, salah satu teknik nak bersabar ialah terdapat di dalam proses coaching. Alright? Itu pengalaman kita boleh cungkil. Mungkin Cik Samsul dia melalui bagaimana itu kita bercerita orang yang datang untuk kita tunaikan tugas sebagai seorang coach. Bagaimana pula kalau seorang main kat kita, dia 50-50. Dia nak pula, tak nak pun tak. Mari kita cuba-cuba dulu boleh tak? Jadi dalam soalan coaching ni, bila dia masuk main kat coach bukan buat cuba-cuba. Coach menjalankan tugas dia. Dengar. Tugas bila kita cuba-cuba tu tak ada dalam kataan coach. Dia akan mendengar apa yang disampaikan. Hasil daripada dengaran itu menyebabnya mencipta soalan, crafting the question relevant bersesuaian dengan orang tu. Sebab itu jawapan yang sama daripada orang yang berbeza mempunyai makna yang terasing pada orang lain. Sebab itu isu yang sama, solution dia berbeza sebab mengikut kemampuan developmental stage, kemampuan pemikiran, assumption seseorang tu dan nilai-nilai yang dia pegang. Berdasar pada cerita ni tadi, diikuti, ingat yang apa yang kawan-kawan kita cerita tadi. Apa yang pengalaman Cik Samsul pula nak kaitkan daripada ustaz dengan kawan Kursani sebut tadi. Sebagai satu yang dulu mungkin orang tak dapat tahu, mungkin you pun rasa berat coaching ni. Allah jumpa dengan Syakir pula. Jadi tentu pengalaman pahit ataupun yang walaupun pahit dia ended with manis. Penuh dengan kemanisan yang memberi penginjaran pada diri kita. Sila, Samsul. Saya baru ni ada seorang klien lah. Bila master coach dia 50-50 ni, rupanya orang yang 50-50 ni, dia lagi mencabar kesabaran coach ni. Mencabar kesabaran saya sebagai coach. Kan? Dia macam nak di coach macam tengah-tengah coach je handphone lah, komputer lah macam-macam kan. Itu memang mencabar kesabaran lah. Kan? Tapi di dalam kesabaran itu saya sendiri memujuk hati tu supaya relax, fokus pada apa yang dia katakan kan. Sebab orang yang bila 50-50 dia sebenarnya dia tidak menumpukan sepenuhnya sebenarnya. Dia macam separuh-separuh dia keluarkan. Dan dia punya ayat tu banyak yang general, tak spesifik. Minta dispesifikkan pun dia macam tak boleh nak pergi. Tapi berkat kesabaran tu kan, di hujung-hujung tu, lebih kurang dalam 15 minit. Sebab masa 45 minit. So dalam 15 minit terakhir tu, mungkin disebabkan kesabaran ataupun soalan-soalan yang menyentuh dia punya structure ke whatever. Akhirnya dia tenang balik. Akhirnya klien tu dia tenang balik, dia boleh fokus balik. Kan? Boleh memberikan jawapan yang di luar daripada dia punya jawapan yang sedia ada. Kan? Dia dah ada jawapan, okey 1, 2, 3 jawapan. And then bila saya bertanya selain daripada itu, ada tak lagi? Dia boleh hurai lagi. Kan? Jadi coach ni perlu memang perlu kesabaran. Jangan panik kan. Relax. Nanti kesabaran tu akan transfer kepada klien tu. Klien sebab dia pun tengok kita pun steady je kan. Tak adalah kita melenting, tak adalah suruh dia berhenti ke apa, tak ada. Kan? And then lepas tu daripada apa yang saya lalui sebelum di coach kan, sebelum di coach oleh master coach tu, saya dalam keadaan yang masa tu ada sesuatu yang nak dicapai. Tetapi sehingga ke satu tahap memang dalam kepala saya ni memang tak ada orang boleh selesaikan lah, dia kata kan. Tak ada orang yang boleh selesaikan. Allah aja yang boleh selesaikan kan. Masa tu bercakap dengan diri sendiri. Takdirnya jumpa dengan master coach.
Jadi bila sesi kali pertama saya melalui sesi coaching. Kan kali pertama melalui sesi coaching, dia menyebabkan meninggalkan kesan somatik yang macam menggigil kan, macam nak kata menggigil tak menggigil, tapi balik tu tak boleh tidur kan, susah nak tidur sebab otak ni bergerak kan, lepas tu besok bila nak pergi balik kat tempat kelas coaching tu pun jalan macam terlepas jalan kan, siapa kena ni kan terlepas jalan. Kan rupanya itu adalah proses yang biasa dialami oleh orang yang di coach. Kan rupanya ada yang balik, rupanya ada kes-kes yang balik rumah pun jalan tak jumpa kan, ada juga. Itu kesan setelah di coach oleh master coach lah yang saya alami lah kan, bila dari masa ke semasa tu maksudnya cara saya buat keputusan tu semakin kukuh, semakin mantap, semakin yakin. Itu kesan yang saya alami sendiri lah. Kan. Alhamdulillah. So kita terima kasih kepada pencerahan, some sharing. Rupanya penyampaian ketiga-tiga kita ni tetamu ni ada satu persamaan. Semua ada persamaan. Rupanya seorang coach tu dia yang the one that create the environment. Sebab kalau dia bertindak, apa tindakan dilakukan orang yang berdepan di coach dia, maka suasana tu tak boleh di-continue, tak boleh disambungkan sebagai coaching. Sebab tu coach mesti dilatih dan terlatih, perlu sekurangnya mengikuti kursus-kursus yang tertentu. Sebab pernah saya jumpa, mungkin I don't have to mention also, kalau tak dilatih, dia jadi, it's not in the coaching process. Either it turned out to be mentoring ataupun consultancy. It is a very thin line, very thin line. Kalau kita tak macam seorang lah, dia nak tanya lain, dia terkeluar soalan tanya lain. Itu memerlukan bantuan bertubi-tubi daripada master coach, mentor coach. Jadi saya tak langsung membina kepribadian. Rupanya coach dia ada kepribadian, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita bincang lagi. Dan apabila banyak hadis dan juga kata sirah-sirah Rasulullah dikeluarkan oleh Ustaz tadi, menunjuk pada kita, tuan-tuan dan puan-puan, memang kita harus mempelajari lagi segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW, segala hadis-hadis Nabi dengan dipandu oleh guru-guru, ustaz-ustaz yang berkebolehan membantu kita. Rupanya dia menjadi coach ni banyak kesabaran. Yang kedua, ilmu pendengaran ni mesti kita tingkatkan. Ketiga, kita nak memahami body language, kita belajar sesuatu, nak melaksanakan mesti dilatih dan dibimbing juga. Jadi persamaan itu dapat. Sebelum saya continue lagi, saya ingin maklumkan saya dapat feedback daripada coach kita. Kita punya Zarita, dia kata minta maaf line tak elok, dia ada di luar, dia tak boleh masuk, dia cuma jadi pemerhati. Mungkin dia dalam kereta ke, dia tak boleh nak join. Jadi tak apa, kita ucapkan terima kasih. Dia try juga nak masuk tadi, tapi terus hilang. Alright. Jadi saya rasa sini hari ini tak ada siapa komen apa. Jadi saya rasa ini sesuatu memberi peluang kepada kita. Dan kita dah cakap lebih pada 45 minit kalau saya tak silap. Alright. Saya nak try bertertib ini, tapi nampak kayaknya isu ni disampaikan menyebabkan saya tak boleh berhenti. Saya kena pergi ruang lingkup untuk sahabat-sahabat kita mengeluarkan sesuatu yang mungkin boleh tambah nilai. Jadi mungkin sesiapa ini yang nak share sesuatu yang dia discover, yang belum tu dia tak pernah tengok, dia tak pernah dengar. Rupanya hari ini dia dapat tahu, ataupun sebelum ni dalam siri-siri percakapan kita ni. Pada sahabat-sahabat kita yang mau masuk ni, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Saya ada juga semalam soalan bila kita cakap komen kata memberi makna. Menunjuk kata seseorang yang melihat video yang saya cakap tu dia tak ikuti sebelumnya. Jadi dia kata macam mana bincang sesuatu kalau tak ada memberi makna. Menunjuk kata dia tak tahu sekuen. Jadi siapa nak ingin mengetahui, saya telah uploadkan pagi tadi ni, bukan saja dalam Facebook, tapi dalam bentuk YouTube. Tuan-tuan akan pergi kepada YouTube Syakir Mustafa Master Coach. Semua ada dekat 200 title, 100 title lebih. Tuan-tuan boleh tengok, minta tolong subscribe, share dan komen. Itu merupakan satu penambahan lah.
dalam YouTube tu tuan-tuan boleh tengok berkali-kali lah. Kalau dalam Facebook ni nanti dia hilang. Okey, minta maaf. Itu orang kata sikit pencerahan. Saya ucapkan terima kasih. Kita tengok Coach Ahmad Kamil pun ada masuk. Saya ucapkan terima kasih yang dapat masuk ini. Jadi last isu yang kita nak bincang ni sebelum kita nak tamat. Apa yang Ustaz boleh buat rumusan setakat yang kita bercakap sekarang ni? Berteras pada yang kita sentuh. Kita sentuh pada petang ni. Sila Ustaz. Bagi a short one. And then diikuti dengan Coach Sani dan Syed Samsul. Sila Ustaz. Saya melihat ilmu coaching ni tuan-tuan, satu daripada kita boleh katakan skill yang insya-Allah boleh menjadikan kita maknanya lebih baik, lebih mantap kan, skill kita tu, kemahiran kita, menyebabkan kita punya self atau confident akan lebih tinggi. Saya nak saya teringat tadi satu kisah lah, bukan kisah, peristiwa betul ni kisah. Saya dapat telefon daripada satu orang kaunselor, dia ada satu orang klien. Masalahnya adalah keluarga lah. So kaunselor tak boleh maknanya nak selesaikan, dia dicadangkan kalau isunya gitu maknanya dia referkan kepada saya lah. So pihak klien setuju dan kami pun dekat telefon saja. Jadi maknanya hasil punya telefon tu maknanya dia nak selesaikan isu keluarga dia ni sebagai ayah kan. So akhirnya bila jelas apa yang dia nak, what he want to achieve and how to achieve tu. So jadi akhirnya dia telah tetap satu masa dibawa keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia, kita ambil satu hotel, saya pergi satu bilik dan dia satu keluarga lah. Kemudian session saya tu adalah malam lah, dia sewa bilik khas untuk session tu. Jadi apa yang saya nak share sini, maknanya bila kita ada tools, bila kita macam tadi kaunselor telefon saya, kita diminta untuk bantu, so kita maknanya kita punya daya keyakinan diri kita tu tinggi sebab kita kata yes, insya-Allah boleh untuk bantu. Kita nampak ada cara, kita nampak ada kaedah untuk bantu kan. Dan pada sesi tu apa yang berlaku, sebab isunya adalah ayah ni dia rasa macam anak-anak ni tak ada suasana rumah tangga lah. Anak-anak buat kepala sendiri apa semua kan. Jadi dia rasa macam rumah tu dia feel lonely, dia rasa macam dia tak apa nak buat kan. Jadi dalam session tu saya mulakan dengan prepare dia heart and mind first, maknanya, dan biasa saya akan gunakan apa yang sebagai motivasi itulah, menjadikan mati sumber motivasi kan. Saya mainkan emosinya, mindanya, jiwanya tentang hakikat kehidupan, kematian sebagainya. Kemudian di hujung tu adalah saya minta setiap ahli keluarga, setiap anak meluahkan perasaan dia, apa yang dia nak sebagai anak kepada ayah. Sebab sebenarnya ayah ni nak tahu, sebenarnya ayah ni macam dia lose kan dia. Jadi apa yang dia nak, apa expectation pada ayah, apa expectation pada keluarga sebenarnya. Jadi akhirnya anak cakap seorang. Masa tu anak cakap menangis, ayah mendengar menangis. Mak mendengar menangis. Dan mak pula bercakap apa yang dia harapkan sebagai isteri kepada suami, apa yang diharapkan sebagai ibu kepada anak kan. So malam tu macam seolah terbuka. Dan saya tak ada apa-apa sebenarnya. Saya hanya just lead, hanya itu kan. Tapi solution tu dekat diorang. Akhirnya ayah pun cakap sebenarnya apa, saya cakap pun sebab kan. Mana ayah pun luahkan apa yang dia rasa, apa yang dia harap sebagai ayah kan. Jadi akhirnya pada malam tu mereka dapat satu conclusion. Dan akhirnya mereka berdakapan anak beranak tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu saya ingin tegaskan bahawa coaching ni adalah satu skill yang alhamdulillah maknanya mampu menjadikan kita ada self confident lah untuk kita bantu orang lain di samping pergantungan kita pada Allah lah, of course. Terima kasih tuan. Alhamdulillah. Itulah orang kata by having a good listening skill tanpa interruption. Pemahaman, pegangan seorang hanya perlu mendengar, memberi peluang pada orang bercakap dan kita boleh lend ear mendengar saja. Maka kita terbukalah seseorang di yang keliling tu. Itu perlunya suasana yang kita sampaikan. Rupanya menggunakan teknik ni cukup berkesan dan alhamdulillah Ustaz keluar benda ni memang saya mendengar
walaupun ustaz mencerita, saya merasai certain area ustaz memang ada kelembutan lah. Orang tak perasaan, kehibaan tu ada. Walaupun benda tu telah berlalu, tetapi masa ustaz tu cerita kat saya macam sedang berlaku. Itu yang mustahak, sedang berlaku. Suasana tu recreated, bukan baru created, tercipta waktu sekarang. Dan yang mustahak tu ustaz boleh ingat benda tu semua. Mengapa ustaz boleh ingat? Itu yang saya kata, bila kita bertenang, dia main satu ilham, sesuatu boleh cakap tanpa putus. Jadi tiba kita dapat sini, bapaknya jadi coach, meningkatkan pendengaran, tak payah tanya banyak-banyak. Itu saya kata, setengah orang kata coaching ya, tanya sampai nak pengsan orang nak jawab. Jadi tak perlu dia macam tu sangat. Jadi dia mesti ada ruang lingkup sebenarnya. Yang kedua, coach tu sendiri dia menyediakan ruang lingkup, dia provide the environment. Sehingga orang rasa terbuka, rasa kebebasan. Kedua, yakin. Ketiga, benda sulit tak akan orang tak cerita. Sebab dia tak akan cerita nama individu sebagainya. Dia bagi satu aktivitas supaya diguna pakai sebagai satu tool dan scaling dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. So macam mana Cik Kusaini? Ada apa-apa nak share sesuatu yang baru? Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Memang menarik lah cara penceritaan Ustaz tu. Macam live lah pula sesi tu kan. Kalau buat lebih sikit lagi tu, saya rasa sesi tu jadi lagi menarik kan. Sebab apabila cara Ustaz cerita tu, saya kan kita apply balik listening tu, kita rasa macam kita pun nak masuk ke dalam tu. So cuba faham, cuba apa semua tu. It's part of the listening skill actually ya. Cuba ni, dan kalau boleh nak dengar ayat demi ayat, perkataan demi perkataan tu, tak nak tinggal tu. Kenapa? Sebab apabila Ustaz cerita tu, dia cerita dengan penuh emosi, jadi dia akan tarik emosi. So that is the powerful of coaching actually. Sebab tak tahu, saya ialah sometimes kita as a coach dan sometimes kita as a coachee atau kita pun mendengar. Apabila mendengar tu, kita dapat orang yang berkongsi dengan ikhlas ni, keikhlasan tu dia akan tembus sampai hati lah. Sebab pemilik macam kita sebut tadi lah, pemilik hati apa semua ni, ilham ataupun orang dapat ubah, semuanya kunci dia Allah berilah. Dan kita as a coach pun kita tak boleh nak paksa kan. Jadi kalau benda tu tak diilhamkan, memang susah nak dapat. Dan saya rasa benda tu something yang kalau kita sebagai coach Muslim ni, kalau kita akan dapat faham lah bahawa kalau saya sendiri pun, kalau saya belajar ilmu ni walaupun baru dalam kurang belas tahun, tapi saya nampakkan dia sebagai satu tools atau method untuk saya nak gunakan sebagai bekal di barzakh lah. Mungkin dah ada bekal-bekal lain, tapi dengan saya belajar bekal baru ni, dia rasa macam saya tak pasti, mungkin sebab tak ramai yang yelah nak jadi coach ni dia kena ada kesabaran, nak kena sabar. Tadi kan Cik Samsul sebut kita dah nak ni, sabar. Jadi yelah, kalau tak ada ciri tu, rasa coach ni yang tepuk meja dulu kan apalah, tak tahu nak buat benda ni, benda senang lah. Dia jadi macam tu, dia jadi apa lain kan. Jadi saya tak pasti, mungkin sebab tu benda tu as a coach dia akan latih diri kita, di samping kita cuba bantu coachee tu, dan dia actually secara tak langsung dia balik pada diri kita manfaat tu. Dan macam saya kata tadi lah, dengan ada ketajaman ilmu tu, insya-Allah dia lagi dekat dengan ilahi, lagi dekat dengan Allah. Dan macam pagi tadi Ustaz sebut juga, banyak ayat dia sebut pair dia sami'na wa ata'na, sami'na apa lagi satu pair itu sami'na, satu lagi pair dia apa Ustaz, sami'na wa ata'na. Ya tak, itu sami'na wa ata'na. Dan satu lagi pair lain sami'na wa asaina bukan itu dia apa pula ada yang kami engkar. Kami engkar ke? Dan biasanya kalau disebut dia mesti pair. Biasanya dengar dulu dan lihat, dengar dan apa, dia pair dia tu kan, yang saya tak ingat dia punya tu. Yalah, maknanya dalam Quran kan banyak disebut tentang ciri-ciri coaching, ciri apa semua ni lah. Dan benda tu memang kalau explore lagi, dia memang very
Orang apa di seolah kita gali Quran tu dalam bentuk yang lagi menarik lah. Jadi saya rasa itu bukan pendek dah ni, panjang dah ni. Okey, tak apa, saya serah baliklah kepada Dr. Syakir. Okey, terima kasih. Itulah menunjuk kata bila kita buat satu, Allah ada kata ayat tiap-tiap satu dia bagi berpasang-pasangan. Maka bila kita susah ada kesenangan, selepas susah datanglah kesenangan. Merah putih, hitam putih, atas bawah kiri kanan, semua berpasang-pasangan. Banyak tool yang kita guna di dalam teknik itu ada. Rupanya bila orang tu sedih, dia mesti ada sesuatu kebaikan. Cuma macam mana nak apply tu, nanti next session kita akan terang lagi. Sebab tu apa yang serupa ni mukakan bidik pengenalan baru, titik-titik baru. Tapi sebagai very good example. Last kali bagi Cik Samsul sebelum saya nak tutup. Anything you nak wrap up sikit, nak bagi sikit some idea kepada sahabat-sahabat kita mengikuti ini. Saya pun tak tahu berapa banyak yang main ni, mungkin tak banyak lah, 3-4 orang kan yang sedang mendengar. Sila Cik Samsul sebelum bagi sikit suntikan yang sesuatu. Sharing apa yang dengar tadi keseluruhannya. Terima kasih pada Ustaz Long dengan Tuan Haji Husani atas sharing. Apa yang saya dapat lagi daripada coaching ni, ilmu coaching, kemahiran coaching ni, melatih ikhlas tu. Melatih ikhlas. Sebab dia bila tak ikhlas tu dia tak jadi tau. Coaching ni tak jadi. Kalau tak ikhlas tu dia akan jadi macam staggered, macam sangkut-sangkut. Sebab keikhlasan tu maksudnya memberi, lepaskan je kan. Supaya daripada situ coach akan dapat manfaat dan dia pun boleh melepaskan juga kata-kata kan, luahan hati dia dan pemikiran. Kan? Selain daripada kesabaran, keikhlasan. Of course keikhlasan tu kita pun tak tahu kita ikhlas tak ikhlas, tapi nak katanya just follow je, flow kan. Beri saja kan, flow, beri. Dan juga coaching ni sebenarnya bukanlah untuk manfaat untuk seorang coach saja. Katalah yang belajar ilmu coaching ni memang tak mau jadi coach. Tapi sebenarnya kemahiran tu dibawa di luar coaching sebenarnya. Dibawa sepanjang hidup. Kemahiran coaching ni, kemahiran mendengar ni dibawa sepanjang hidup. Itulah yang saya dapat lah. Okey. Alhamdulillah. Kita dah pun melewati apa yang kita patut berhenti tadi, tapi oleh sebab isu topik ni memang interesting, jadi saya ucapkan terima kasih lah yang mana masuk sedang mengikuti perkembangan live kita buat sekarang ni. Ini pun tuan-tuan akan tengok dalam YouTube, tuan-tuan akan tengok dalam Facebook saya dah upload pagi tadi dalam bentuk YouTube. Alright. Sekiranya kalau dalam Facebook tu hilang, di YouTube ada tuan-tuan boleh revisit. Dan tuan-tuan boleh bertanya juga di situ dengan type soalan. Jadi hari ni kita rasa cukuplah. Banyak yang kita cuba bagi some sharing, pendedahan. Sebagai, bukan kami yang mengajar, kami pun duduk belajar lagi juga. Dengan berlaku ni kita dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan lagi skill ilmu. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak tahu, lagi banyak kita nak tahu. Jadi suasana tu akan terus menerus menyebab menjadi sesuatu, bahkan menjadi satu inspirasi kepada kita untuk berusaha satu jalan untuk meningkatkan. Sebab itu learn and learn and relearn. Maksud dia kita belajar, kita tinggal apa kita belajar dulu, kita ambil belajar baru lagi. Dia kata kalau dulu, zaman dulu kita tak pakai komputer, tak apa. Tapi sekarang dah tak boleh kena pakai komputer. Itu kita kena hidup dalam zaman tu. Jadi kita guna keadaan mengikut keadaan. Jadi kadang-kadang kita kena cari jalan macam mana kita nak ikut keadaan zaman tu. Maka itulah perlunya pembelajaran. Dan aktivitas kita cakap ini semua tuan-tuan dan puan, tunjuk kata sama-sama kita kena belajar setiap hari. Kita kena belajar sampai mana saja kita belajar. Of course semua yang kita belajar ni asasnya daripada Quran dan hadis. Jadi rajin-rajinlah baca Quran, rajin-rajin baca hadis. Of course tentulah dipandu oleh ustaz-ustaz, guru-guru yang bertauliah membantu kita. Jadi kita menggunakan apa yang kita tahu saja. Right? La adri, banyak lagi yang kita tak tahu. Allah saja yang mengetahui. Jadi dengan ini saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan. Jika silap cakap dan sebagainya, itu kelemahan kami. Kebenaran semua daripada Allah. Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita yang dapat hadir hari ini. Pada Cik Samsul, Ustaz Long dan juga Cik Husani daripada Penang, daripada Kuala Lumpur. Ini orang Serban tak boleh main. Nampak saya tak main, orang Pahang pun tak masuk.
Tak apa, esok kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan pukul 12. Sekiranya ada tajuk-tajuk ataupun persoalan, sila tulis, saya akan cuba jawab sebolehnya, ataupun member of kita punya komiti pun akan jawab. Kalau ada persoalan, sila kemukakan. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Besok kalau selalunya pukul 12 kita buatlah, ataupun 12.20 dan ikuti sebelah petang. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.